Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Rosalind, moderator bilik sidang Selari 3 yang berusaha panel penilai dan penonton Maya Aidit yang dikasihi sekalian. Salam PPD Kuala Penyu Transforms, tetap berpijak terus melonjak. Saya Asrifah Amirul, pegawai SIC Plus Sains dan Matematik dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Penyu adalah pembentang anda pada kali ini. Seterusnya, agenda perkongsian amalan terbaik saya pada hari ini terdiri daripada 7 bahagian yang utama, didahului dengan misi diikuti oleh pengenalan, target atau sasaran, objektif, pelaksanaan, impak dan kesimpulan sebagai rumusan akhir perkongsian saya. Seterusnya, sebagai pembuka kalam, pada 18 Mac 2020 yang lalu, kita telah digemparkan oleh pengumuman Kerajaan Malaysia untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memutuskan rangkaian COVID-19 di seluruh negara. Rentetan daripada itu, KPM telah mengarahkan penutupan pengoperasian sekolah dan PDP bersemuka tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Murid belajar di rumah dan guru mengajar dari rumah. Persoalannya sekarang, adakah pengetahuan dan kemahiran guru relevan dengan keperluan pendidikan semasa pandemik ini ataupun adakah guru akan menghasilkan kualiti PDP atau PDPR yang diharapkan? Banyak sebenarnya persoalan yang bermain-main di kotak fikiran kita dan dalam mendepani cabaran besar melaksanakan PDPR ketika itu. Isu yang kedua, SIC Plus mengalami kesukaran untuk melaksanakan bimbingan secara bersemuka di lokasi akibat daripada penutupan pengoperasian sekolah. Pelbagai cabaran dan kekangan dihadapi untuk memastikan engagement di antara SIC Plus dan guru dibimbing berlangsung dengan jayanya dalam normal baharu ini. Persoalannya sekali lagi, adakah sokongan dalam bentuk bimbingan dan pementoran yang diberikan SIC Plus mencukupi ataupun adakah bimbingan SIC Plus relevan dengan tuntutan semasa? Seterusnya, seperti yang dijangkakan, impak bimbingan yang dihasilkan adalah kurang memberangsangkan dalam pelbagai aspek termasuklah penurunan skor SKPM G2 standard 3.1 dan standard 4 guru yang dibimbing, kompetensi guru yang tidak relevan dengan PDPR dan prestasi murid yang menurun dalam pelbagai aspek. Untuk mempertingkatkan kualiti guru-guru dalam proses PDP dan PDPR, dalam pembelajaran naratif baharu ini, perlulah dilakukan pembangunan kompetensi guru dan sokongan penuh terhadap pelaksanaannya. Bimbingan dan pementoran kepada guru-guru secara berterusan bagi meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan PDP atau PDPR menjadi perhatian ataupun fokus utama kita. Oleh hal yang demikian, SIC Plus sebagai pembimbing guru telah mencadangkan satu inisiatif untuk mencapai matlamat yang disebutkan di atas melalui strategi 4 langkah KIPI. Okey, KIPI, misi strategi ini ringkas dan berimpak iaitu untuk merapatkan jurang pencapaian dan memecut pembelajaran murid semasa pandemik dengan membangunkan kapasiti guru dibimbing melalui implementasi pembangunan profesionalisme berterusan yang direncana oleh SIC Plus secara sistematik dalam mendepani cabaran di saat yang getir ini. Apakah sistem yang dimaksudkan? Tak lain tak bukan adalah strategi 4 langkah KIPI. Seterusnya saya move kepada pengenalan. KIPI telah direka bentuk sebagai suatu inovasi pengurusan bimbingan dan pementoran SIC Plus iaitu saya sendiri sebagai pengamal semasa krisis COVID-19 ini. Seterusnya, strategi ini telah dibangunkan adalah untuk meningkatkan impak bimbingan saya selaku SIC Plus dalam kalangan guru yang dibimbing dalam aspek kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Seterusnya, major target ataupun sasaran strategi 4 langkah KIPI ini telah dilaksanakan ke atas 5 orang MLT iaitu pemimpin pertengahan dan 3 orang guru mata pelajaran selaku lapisan pelaksana di sekolah dan lokasi pelaksanaan ini adalah di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah di daerah Kuala Penyu dan menjurus kepada bidang sains dan matematik serta STEM. Terdapat 3 objektif perkongsian amalan terbaik saya pada pagi ini. Pertama adalah untuk memperkenalkan strategi 4 langkah KIPI sebagai suatu inisiatif pengurusan bimbingan dan pementoran oleh SIC Plus semasa pandemik. Kedua, mengenal pasti apakah kekuatan, apakah inisiatif, apakah progres dan impak daripada hasil bimbingan menggunakan strategi ini. Dan yang ketiga, meningkatkan penglibatan guru dalam penghasilan PDP atau PDPR yang kreatif dan inovatif dalam pelbagai peringkat. Seterusnya saya akan memperkenalkan
Apa itu strategi 4 langkah KIPI? Tak kenal maka tak cinta. Okey, strategi KIPI 4 langkah mengandungi 4 langkah utama dan KIPI itu sendiri merupakan akronim kepada K kekuatan, I inisiatif, P progress dan I impact. Keempat-empat langkah ini telah disusun secara sistematik dan berterusan. Seterusnya saya akan menjelaskan satu persatu langkah 4 KIPI ini. Langkah pertama ialah kekuatan. Dalam langkah ini saya akan mengenal pasti apakah kekuatan SIC Plus, iaitu saya sendiri, guru dibimbing, pentadbir sekolah dan juga pentadbir di peringkat PPD. Dan saya menggunakan tool penyelesaian masalah seperti 5W1H dan analisis SWOT untuk membantu mengenal pasti kekuatan setiap pihak. Seterusnya langkah yang kedua ialah inisiatif. Dalam langkah ini saya akan mengenal pasti apakah inisiatif yang sesuai dengan kekuatan. Inisiatif yang dicadangkan perlulah selari dengan kekuatan yang dikenal pasti di atas. Dan inisiatif ini juga adalah dicadangkan oleh pembimbing guru iaitu SIC Plus itu sendiri. Langkah yang ketiga ialah progress. Mengenal pasti apakah mekanisme yang sesuai untuk mengukur kemajuan yang telah dilaksanakan dalam langkah kedua. Langkah ini adalah sangat penting dan kritikal untuk difokuskan untuk memastikan langkah seterusnya dapat dicapai dengan mudah. Dan langkah yang keempat iaitu langkah terakhir dalam strategi 4 langkah KIPI ialah impact. Dalam langkah ini, saya akan mengenal pasti, mengukur, menambah baik dan mendokumentasi impak dan kemenjadian yang terhasil. Impak ini akan diukur kepada guru yang dibimbing dan juga impak kepada bimbingan saya sendiri di lokasi. Seterusnya saya suka untuk berkongsi impak bimbingan strategi 4 langkah KIPI ke atas 8 orang guru dibimbing merentas pelbagai peringkat termasuklah peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Dan hasil bimbingan itu didapati sebanyak 6 penyertaan inovasi PDP STEM yang menyumbang 37.5% daripada guru dibimbing telah berkongsi amalan terbaik di peringkat daerah. Seterusnya, sebanyak 4 penyertaan inovasi PDP STEM yang menyumbang 25% daripada guru dibimbing telah membentang di peringkat negeri. Dan sebanyak 4 penyertaan inovasi PDP STEM yang menyumbang 25% daripada guru dibimbing telah membentang di peringkat kebangsaan. Dan yang terakhir sekali, sebanyak 2 penyertaan inovasi PDP STEM yang menyumbang 12.5% daripada guru dibimbing telah membentang impak inovasi PDP ataupun PDPA di peringkat antarabangsa. Sebagai rumusan akhir perkongsian ini dapatlah disimpulkan, strategi 4 langkah KIPI merupakan suatu sistem sokongan dipandu dengan perancangan dan pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan melalui pemantapan pelaksanaan PLC dan PLN di lapangan. Panel penilai dan penonton webinar sekalian, sebagai penghias bicara akhir daripada saya, apa yang saya harapkan ialah pertama, strategi 4 langkah KIPI menjadi nilai tambah kepada saya untuk menghasilkan impak bimbingan yang maksimal di lokasi, terutamanya dalam pasca pandemik COVID-19 ini. Kedua, strategi ini menghasilkan produktiviti yang tinggi dan imej yang positif kepada organisasi. Dan yang terakhir ketiga, menghasilkan strong team dalam melahirkan modal insan berpaksikan 6 aspirasi murid seperti yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam PPPM 2013-2025. Akhir kalam daripada saya, sehingga kita berjumpa lagi. Thank you very much dan saya akhiri perkongsian amalan terbaik saya pada pagi ini dengan sedikit vite.